golongan yang 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 disasarkan. Baiklah, yang slide seterusnya saya nak menunjukkan bahawa kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pada tahun 2009, di mana pada waktu itu harga minyak mentah dunia, kita gunakan Brent ni sebagai benchmark, sebagai penada aras. Harganya pada USD 62 setong. Jadi apa yang berlaku pada ketika jumlah subsidi kerajaan bagi bahan api berjumlah lebih kurang 6.2 bilion ringgit setahun. Dan seterusnya kita lihat trendnya tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 telah berlaku peningkatan yang sangat ketara di dalam harga minyak mentah dunia. Maka kita tengok di sini, perbelanjaan subsidi bahan api telah meningkat sebanyak 4 kali ganda dalam tempoh 5 tahun. Daripada 6.2 bilion ringgit pada tahun 2009, ianya telah meningkat kepada lebih kurang kira-kira 25 bilion pada tahun 2013. Jadi inilah subsidi yang ditanggung oleh kerajaan bagi memberi subsidi bahan api. Dan kalau kita lihat bagaimana, ada yang akan bertanya bagaimana dengan hasil kerajaan. Tidakkah kita sebagai pengeluar minyak yang menerima hasil daripada minyak? Favorite question. So kita lihat pada tahun 2012 pendapatan berasaskan petroleum meningkat 5.7%. Dan kita bandingkan dengan peningkatan subsidi bahan api, peningkatannya lebih 4 kali ganda, 21%. Jadi ini menunjukkan bahawa peningkatan subsidi bahan api lebih cepat daripada peningkatan hasil berasaskan petroleum. Dan sekiranya kerajaan meneruskan pemberian subsidi yang terlalu besar, ia akan menjejaskan kedudukan kewangan kerajaan. Sebenarnya kita lihat, ini saya nak tunjuk dari segi peratusan perbelanjaan subsidi kepada perbelanjaan mengurus kerajaan. Jadi kita lihat di sini di sini 2009 2010. Yang biru ni adalah subsidi bahan api dan yang merah ni adalah lain-lain subsidi. Kalau kita tengok proportion, dia punya peratusan atau share subsidi kepada jumlah perbelanjaan mengurus adalah kecil pada tahun 2009 dan 2010. Bagaimanapun kalau kita lihat tahun 2011, di sini 2011 dan 2013 telah berlaku peningkatan dari segi share, dari segi peratusan jumlah subsidi bahan api kepada perbelanjaan kerajaan. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah merah dan biru ini adalah subsidi, dan yang biru ini adalah subsidi bahan api. So subsidi bahan api merupakan komponen terbesar subsidi kerajaan. Pada tahun 2009, subsidi bahan api berjumlah lebih kurang 6.2 bilion ataupun mewakili 3.9%. Hanya 3.9% daripada perbelanjaan mengurus. Dan kalau kita bandingkan pada tahun 2013, jumlah ini telah meningkat dengan begitu ketara, di mana ia meningkat ke 24.8 bilion ataupun 11.5%. Jadi bila subsidi bahan api terlalu besar, ia menjejaskan ruang untuk kerajaan berbelanja pada perkara yang lebih berfaedah. Dan ini sebagai komparatif, sebagai perbandingan, kita lihat pada tahun 2013 subsidi bahan api yang berjumlah 24.8 bilion itu bersamaan dengan 52% perbelanjaan pembangunan. Maknanya untuk kita bangunkan negara, untuk kita bina sekolah, kita bina jalan raya, tapi separuh daripadanya adalah untuk subsidi bahan api. Dan subsidi bahan api ini adalah yang kita fahami adalah perbelanjaan hangus, dipakar setiap bulan 2 bilion ringgit. Dan kalau kita buat perbandingan, sebab Kementerian Pendidikan ini adalah kementerian yang mendidik generasi anak-anak kita, so ini adalah pelaburan. So dari segi komparatif, dari segi perbandingan,
subsidi bahan api 24.8 bilion adalah bersamaan 90% gaji yang dibayar kepada 500,000 guru dan kaki tangan di Kementerian Pelajaran. Dan jumlah ini sememangnya secara perbandingan adalah amat besar, 24.8 bilion. Di mana kalau kerajaan mempunyai pilihan, banyak perkara-perkara lain yang lebih memberi manfaat untuk negara dalam jangka panjang. So sekiranya pertumbuhan ekonomi negara akan terjejas sekiranya hasil negara digunakan hanya untuk perbelanjaan hangus seperti subsidi bahan api dengan mengabaikan pelaburan yang boleh menjana pendapatan pada masa hadapan. Okey, seterusnya, mungkin ini just a snapshot apa itu subsidi, rasionalisasi subsidi. Jadi yang pertama kali kita perlu faham bahawa subsidi bertujuan mengurangkan beban golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Sebaliknya, struktur subsidi sedia ada lebih banyak dinikmati golongan berpendapatan tinggi dan yang berkemampuan. Jadi intention kerajaan atau niat kerajaan adalah rasionalisasi subsidi dilaksanakan dengan mengalih secara berperingkat kaedah pemberian subsidi daripada subsidi pukal, blanket subsidi, di mana setiap orang, setiap warga yang kaya atau yang miskin mempunyai akses pada subsidi. Pergi pada stesen minyak, dia boleh tuang, boleh ambil subsidi kerajaan. Kalau dia bawa BMW pun, dia juga dapat subsidi. Dia bawa Ferrari pun, dia juga dapat subsidi. So apa yang kita buat, kita akan mengalih secara berperingkat kaedah pemberian subsidi daripada subsidi pukal yang membawa banyak keterisan kepada subsidi yang lebih bersasar. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.